Assalamualaikum dan hai adik-adik. In this video, Long nak ajarkan Form 5 Chapter 2 Differentiation ataupun pembezaan. Ini adalah specifically daripada buku teks korang Self Exercise 2.3 ataupun latihan Kendiri 2.3. So, siapa yang belajar dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Korang boleh follow sekali, alright? Okay, so soalan dia cakap macam ni. Find the first derivative for each of the following functions with respect to x. Adik-adik, bila diminta first derivative, by the way, dalam bahasa Melayu ini adalah terbitan pertama. Ini maksudnya apa tahu? Kita differentiate hanya sekali. It's not a big deal. Kalau dia cakap second derivative, maksudnya apa? Kita differentiate dua kali. Alright? Okay, lepas tu dia cakap with respect to x. Bila cakap je with respect to something, actually kita selalu tulis macam ni kan. Di bawah ni ada d dx, let's say. So, dalam ni saya selalu letakkan y. Ini maksudnya apa tahu? Maksudnya, saya nak differentiatekan y with respect to x. Okay. Alung bagi satu lagi contoh. Let's say I give you di bawah ni tak nak x lah. Alung bagi r contoh untuk radius. And then kat atas ni kita nak buat let's say area A. Alright. Ataupun luas Radius is jari. Ini maksudnya apa? Kita nak differentiatekan A with respect to apa? With respect to r. Ataupun the radius. Okay, boleh Okay, so if you notice here, ini pun semua ada x, 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 betul? Alright. So, macam mana nak buat ni? By the way, sesiapa yang tak tahu the basics of how to differentiate, korang boleh refer kepada video Along dulu. Okay, Along letakkan somewhere there. Right? So, boleh click on that and come back to this video. Okay, let's go. So, for A, biasanya lah kita ada y equal to something. Right, let's say Along salin balik yang tu. And then kita boleh differentiatekan this one, we will get apa? dy dx. And then equal to something, right? Tapi in this case, dia tak bagi y equal to something tau. Dia bagi something je terus. So, they want you to differentiatekan something tu. So, macam mana Along nak indicatekan, Along nak differentiatekan? So, we want to differentiate this thing. So, what I do is, Along nak tulis d dx, I repeat, d dx, in bracket, benda adalah itu. 4/5 x kuasa 10. There you go. So, ini again, maksudnya apa? Saya nak differentiatekan benda dia dalam ini with respect to x. Boleh Yang tu kalau if we put it into words lah. Right? So, this one. Kita nak buat macam mana ni? Kita nak buat cara biasa. Geng-geng kelas Along tahu cara biasa tu macam mana? Power darab depan, power tolak 1. Okay, so let's go. So, 10. This is the power. Power darab depan. Adik-adik yang dihormati, kalau korang nak congak boleh. Tapi kalau rasa pening sikit, tak apa, Along tulis kat bawah dulu. So, let's say I have 4/5. Bertemu dengan 10 kita darab tadi kan. 10/5 kan jadi 2. 2 darab 4 jadi berapa? Jadi 8. So, tinggal hanyalah 8. Right? And then, x salin je balik. Power tolak 1. So, 10 tolak 1 jadilah 9. Settle. So, this is your answer. Please note that sini Along dah tak tulis d dx kat bawah sebab apa? Along dah differentiate dah. So, Along nak repeatkan in terms of ayat lagi. Sekali lagi Bila saya differentiatekan benda Allah dalam itu, with respect to x, saya akan dapat sekian-sekian. Boleh That's why kita dah tak ada letak d dx lah. Once we do power darab depan, power tolak 1 tu, dia akan hilang Okay? Sebab kita dah settlekan that one. Alright, so this one Along padam. So, how about this one, B? B very easy. Actually, kalau Along buat soalan ni kan, Along letak B ni the first one lah Tapi tak apa, jom kita buat. Okay. So, I want to differentiatekan this one. Again, same thing. Along nak tulis d dx, I want to differentiate with respect to x. Benda adalah apa? Benda adalah di dalam ini. So, negative 2 x to the power of 4. Cantik. Macam mana? Power darab depan, power tolak 1. Alright, again. 4 didarab ke depan. So, you get what? Negative 8. Betul? I know, ada certain video dia buat macam ni, boleh je. Okay, nak buat macam ni pun boleh, silakan. Tapi if you want to congak, Along rasa better kita congak je lah terus. Kita jadikan benda tu kebiasaan, boleh. So, that's what happened there. Kita darabkan and then power tolak 1. Power minus 1. So, x salin je balik. 4 tolak 1 jadilah 3. Kan? So, this is your final answer. Settle. Easy. Okay, next one for C. Okay, jom. Nak bawa ke sini sikit. Okay, C macam mana? C sama je, again kita nak differentiatekan benda lah itu. So kita buat macam ni. Along nak differentiatekan with respect to x, benda adalah yang berada di dalam ini. Okay, Along nak ceritakan a bit of common mistake dulu. Biasalah kita belajar awal-awal differentiation kan. Kita tengok apa? Tengok je benda berkuasa, kita nak buat power darab depan, power tolak 1, right? So, you see here, x kuasa 8 ni berada kat bawah tau. Common mistake. Okay. Dia akan buat macam ni.
8 pergi darab ke 4, right? So 3 ke atas kan? 3 ke atas. 8 darab 4 jadi berapa? 32 kan? Hopefully Along betul. 32. X kuasa berapa? X kuasa 7. Nampak macam betul? Yelah, kita buat power darab depan, power tolak 1 tak? Kita buat kat bawah. Tak boleh. Cannot. Okay. So this one kita kena alterkan sedikit. Kita kena perbetulkan sikit bentuk ni. So this one, Alun nak adjustkan sedikit. So what I'm gonna do is, Alun nak pindahkan. You have x to the power of 8 ni kat bawah. I want to bring it up. Alun nak bawa dia ke atas. Ini adalah indices adik-adik. Korang dah pernah belajar dekat PT3. Korang dah belajar dekat Form 4 dulu, remember? Bila x kuasa 8 dekat bawah, when I bring it up, Alun bawa dia ke atas, dia akan jadi apa? X kuasa negatif 8. Yes. So 3/4 tu Alun just nak salin je. No problem. Okay, so I have 3/4, right? Siapa nak tulis X kat atas macam ni pun boleh, but I prefer untuk tulis kat sini. Okay, sama je lah ya. So X kuasa negatif 8. Okay, cantik. So this is, bentuk ni lagi doable lah. Okay, kita boleh do differentiation secara direct. So ini Alun salin balik. X kuasa negatif 8. Okay. Takut korang confuse kan, Alun buat satu line kat sini boleh? Dia dah tak ada kaitan Atas tu cerita atas. Bawah ni kita nak differentiate. Boleh dah? So ini pun sama, Alun nak buat line lah macam ni. Alright, nanti terconfuse kan, kita buat ni line juga. Okay, nice. So for C, I want to differentiate sekian-sekian. Again, cara sama je. Power darab depan, power tolak 1. So power sekarang ni adalah negatif 8. Negatif 8 bawa ke depan akan jadi darab. Again, tak boleh congak, tak apa. Alun congak dulu dah. 8 bagi 4 jadi 2. Negatif 2 darab 3 akan jadi negatif 6. Again, kalau pening, tak apa, tulis je. 3/4 berjumpa dengan negatif 8, kan? 8 potong dengan 4, kita akan dapat 2. Tapi hati-hati tau. Ini ada negatif So negatif 2 bertemu dengan 3 jadilah negatif 6. Okey, cantik. And then X kuasa berapa? Kuasa dia negatif 8 adik-adik. Kuasa dia asalnya negatif 8. Bila kita tolak lagi 1, dia akan jadi negatif 9. Boleh Jangan terceduk kat situ. So this is your final answer, is it? Dia betul. Technically, yes, we have done our differentiation there. However, dia tak comel sangat lah. Kalau dalam kelas Alun tanya, ni comel ke tak comel? Tak comel. Because dia ada kuasa negatif. Tadi kita bawa naik because kita nak differentiate. Now dah settle, kita pulangkan dia balik. Alright? So, this should be equal to negative 6. Right? Dibahagikan dengan X kuasa berapa? X kuasa 9. Boleh Right? So, ni Alun padam. Nanti pening. So, this is your final answer for C. Let's go to D. Okay, cantik. Now, again, this one, when I want to differentiate it, Alun kena tengok dulu. Apa yang tak comel dekat sini? My problem now is, X tu berada di bawah. That's number 1. Kita nak bawa dia naik ke atas. But before that, cuba korang tengok ni. Punca kuasa 3. Okay, punca kuasa 3 ni apa yang Alun guna pen merah lah ya. Hopefully korang nampak. Alright, cube root. Cube root ni adik-adik adalah sebenarnya X kuasa berapa? 1/3. Tengok je, punca kuasa 3 maksudnya apa? Per 3. Again, punca kuasa 3 maksudnya apa? Per 3. Kalau cakap punca kuasa 5 maksudnya apa? Per 5. Boleh Okay. So kenapa sini 1? Actually, here ada terhidden lah. Tersembunyi sini 1. Betul? That's why situ ada 1. Kalau sini 2, atas tu tulis 2 jugalah. Boleh? Okay, nice. Now, sekarang ni Alun dah ubahkan that cube root jadi power. No problem. Tapi X tu masih kat bawah. So, now I want to bring it up. So, 6 dekat atas, X pun dekat atas. Sekarang dia jadi apa? X kuasa 1/3 bawa naik atas. Akan jadi apa Akan jadi negatif 1/3. Alright, cantik. Again, Alun nak explain kat sini. Long, kenapa ada 1/3 long? Sebab punca kuasa 3. That's number 1. Again, Along kenapa pula ada negatif? Sebab dia asal dekat bawah. Bawah kita bawa naik atas jadi negatif. Betul? Kita ubahkan tanda dia. Right? So, that's it untuk perubahan bentuk. Now only kita boleh buat differentiation. Okay, again, kita nak buat apa ni? I want to differentiate with respect to X. Okay, benda lah apa? Benda lah ini. 6X kuasa negative 1/3. Okay, cantik. Equal to. Power darab depan, power tolak 1. Sama je. So, this one again. Power. Tak comel. Sekali lagi.
This one is the power, right? Power ni pergi darab ke depan tau. Siapa-siapa nak congak, korang akan dapat negatif 2. Betul tak? Cuba check. So, 6 kalau korang darab dengan negatif 1/3. 6 dengan 3 kan boleh potong. Jadi 2. Tapi please remember, ada negatif kat situ tau. That's why dia jadi negatif 2. Boleh Okay. And then X tu salin je balik, no problemo. Now I have my initial power is negative. Sorry, negative 1/3. When I minus 1, dia akan jadi apa? Siapa-siapa nak tekan kalkulator, silakan. Siapa nak congak, jom kita congak sama-sama. 1 kan actually 3/3, betul? Selalu nak ganti. 1 is actually 3/3. Bila negatif bertemu negatif, dia akan makin besar lah negatif tu. Negatif 4/3. Ya tak? Okay. So, here would be negative 4/3. Okay, again. Technically, yes, you have done your differentiation. Differentiate sekali, done. Cuma, Alun nak tanya. Ini comel ke tak comel? Tak comel. Dah lah ada kuasa per 3. And then dia ada negatif pula tu. Kan? So, kita nak ubahkan sikit. So, this one Alun padam. Bawah ni Alun izinkan Alun padam juga ya. Okay. So, what happens here is negatif 2 berada di atas. Cantik. X tu because dia negatif. So, Alun nak bawa dia ke bawah. Kita ada per 3. Per 3 maksudnya apa? Punca kuasa 3. So, kita nak buat punca kuasa 3. Boleh sini punca kuasa 3 tu yang besar sangat tau. 3 kalau lukis besar, tak comel lah. Letak kecil sikit ke atas tu. And then sini ada kuasa 4. There you go. So this is your answer for D. Let's go to the next one. Last for number 1. Okay, cantik. Now, ini, cuba tengok dulu. Apa masalah dia? Dia tak ada masalah sangat pun. Yang ni X tu memang dah berada di atas. Actually, yang D ni lagi banyak masalah because dia berada bawah. Dah lah dia punca kuasa. However, for E, X dah ke atas dah. Masalahnya sekarang ni, punca kuasa 3 ni je. So, punca kuasa 3 maksudnya apa? Per 3. So, this one, bila lo ubahkan bentuk dia kan, dia akan jadi negative 12. Yes. X kuasa berapa? Sini ada 2 tau adik-adik. Tolong hati-hati So, 2/3. Again, per 3 tu because of punca kuasa 3. Kalau dia punca kuasa 5 maksudnya apa? Per 5. Kalau punca kuasa B maksudnya apa? Per B. Boleh Alright. So, that's it untuk bentuk dia. Now we can do our differentiation. Let's go. So, again, benda sama lagi. I want to differentiate in terms, bukan in terms. With respect to X. Alright. Salah lagi. Sini bracket dah. Okay. Kita nak differentiate kan yang dalam ni X kuasa 2/3. Okay, 3 Alun tak comel. Tak apa, maafkan je. Okay, equal to. Let's go. Power darab depan. Power tolak 1. So, 2/3. Right, this power kita nak darab ke depan. Alun congak 12/3 akan jadi 4. 4 darab 2 akan jadi 8. Tapi hati-hati ada negatif. Again, kalau pening tak apa. It's okay. You can take your time buat macam ni buat kat tepi dulu. Nanti lama-lama nanti bila dah biasa, boleh congak sekali dah ya. So 12/3, you'll get 4. Negative 4, kalau darab dengan 2, dapatlah negative 8. Boleh dah. Okay. And then X tu salin je balik. My initial power is 2/3. I want to do what? Kita nak buat power tolak 1. So when I minus 1, again, geng-geng nak congak meh. Yang ni, 1 akan jadi apa? 3/3. Okay, kenapa kita buat 3/3? Because kita nak samakan dia punya denominator, betul? Kalau bawah tu 5, buatlah jadi 5/5. Boleh Okay, so bila Long buat yang ni, kita simplify kan, you will get negative 1/3. Okay, cantik. So, kuasa negatif 1/3. Cantik. Again, here's my question. Adik-adik yang dihormati, yes, we have done our differentiation. Dah selesai. Cuma, dah comel ke belum? Tak comel lagi. Because X ni kuasa negatif. Jadi, bila kuasa negatif, dia ada 2 Dah lah kuasa dia negatif. Lepas tu ada per 3 pula tu. So, when I simplify this one, I will get negative 8. Alright. X tu ada kuasa negatif. So, kita bawa dia ke bawah. Again, dia ada per 3. That's why kita bagi dia punca kuasa 3. And then atas tu ada 1 betul? 1 tak payah tulis Okay. So, this is your final answer for E. Cantik. So, let's go to 2. Okay, next, number 2. Let's go. Differentiate each of the following functions with respect to X. Again, sama je soalan macam tadi. Dia minta differentiate kan. Tapi tadi dia cakap first derivative kan. Sama je lah. Dia minta differentiate kan sekali. Okay, jom. Let's go. So, again, this one,
Tadi kita buat seketul kan. This one dia bagi 3 ketul dalam satu soalan tau. Ini seketul, ini 2 ketul, ini ketulan ketiga. Right? So, macam mana ni? Again, sama je. Yang ni tak ada masalah tau. You can do it straight away. So, I want to do what? Along nak buat d dx, I want to differentiate with respect to x. Apa dia? Untuk semua benda ni ha. So, 4x kuasa 2, 6x bukan tambah long, ditolakkan dengan 1. So, bila korang differentiatekan benda macam ni, dia ada campur, ada tolak kan, korang boleh buat satu persatu tau. Sini buat satu, sini buat satu, sana buat satu. So, bila Along differentiatekan yang depan sekali tu, Along akan dapat apa? Again, power darab depan, power tolak satu. Negatif 2 pula dah. 2 pergi darab ke depan, korang akan dapat apa? Korang akan dapat 8. X kuasa berapa? 2 tolak 1 jadi 1, betul? Kan? Okay, so siapa nak tuliskan 2 tolak 1 macam ni pun boleh. Silakan, no problem. Tapi Along nak congakkan terus jadi 1. Boleh dah. Tapi 1 tak payah tulis kan? Right? Okay, next one. Jadi tambahkan dengan Along 6x ni macam mana Long? Dia tak ada power. Okay, sebenarnya benda ni ada power. Di atas tu ada kuasa 1. Right? Bila 1 ni kan, korang pergi darabkan dengan 6, ada efek ke? Mana ada efek, right? Okay, lepas tu x kuasa berapa? Kuasa kosong. Adik-adik yang dihormati, korang dah belajar dalam indices dulu. PT3 pun dah belajar dah. Apa-apa kuasa kosong sama dengan berapa? Sama dengan 1, betul? That's why in this case, bila korang differentiatekan 6x ke, 6m ke, 6p ke contohnya kan, dia akan hilang yang ni. X tu akan hilang. Tinggal nombor je. And last kali, bila korang differentiatekan any number, any constant, ini kan, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi kosong. Kosong tak payah tulis . So, inilah jawapan dia. Boleh Ingat, bila kita differentiatekan constant ataupun nombor, dia akan hilang. Dia akan lesap. Poof. Right? So, this is your answer for A. Easy. Next one, let's go to B. Okay. B ni macam mana nak differentiate? Kita tengok apa masalah dulu. Tadi yang A tu tak ada masalah. Yang ni, alright, dia ada 2 masalah ni. This one, number 1. Square root. Square root is actually what? Square root adalah x kuasa 1/2 kan? So, x kuasa 1/2. Yang ni Along ubahkan dulu. Yes, cantik. How about the other one? Ketulan yang kedua ni adik-adik, dia ada 2 masalah. The first one adalah dia kuasa ataupun dia ada square root. By the way, ini by default square root sebenarnya ada 2 lah kat depan tu ya. Tapi dia tak tulis because by default adalah square root. Right? Kalau selain daripada itu, dia akan tulis nombor kat sini berapa. Okay, punca kuasa berapa. Okay, so this one, dia okay lah. Asal dia kat bawah. Kan, asal dia x kuasa 1/2 tu dekat bawah. Tapi izinkan Along bawa dia atas terus boleh. Boleh So, ini, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi 2 x kuasa negatif 1/2. Along explain sekali lagi. Along, kenapa ada 1/2 Long? Because dia ada punca kuasa 2. Along, kenapa pula ada negatif? Sebab dia asal daripada bawah. Kita bawa dia ni atas. Betul. Kita bawa dia naik atas, betul? Alright, boleh Along tak kisah, cedok pun cedok lah ni. Kita teruskan je video ya. So, now I want to differentiatekan this thing. Again, macam mana Long? Okay, ni Long buat satu line Ni pun sama lah, kita buat satu line, right? So, now I want to differentiatekan with respect to x. Apa dia? Differentiatekan benda lah ini. Yang ni Along salin balik lah ya. Okay, plus 2x kuasa negatif 1/2. Okay, cantik. Let's go. Again, power darab depan, power tolak 1. Cara biasa dah. So, ini pergi darab ke depan. Adik-adik dihormati. 4 dengan 2 boleh dipotong. Tinggal 2. So, 2/5. X kuasa berapa? Okay, again siapa yang masih slow kat situ, it's okay. Tak apa. We take our time. 4/5, kalau korang jumpa dengan 1/2 kan? 4 dengan 2 kan boleh potong. So, atas tu tinggal 2 je tak? That's why kita dapat kat situ 2/5. Gitu. That's why sini ada 2/5. Okay, nice. Next, how about the power? Kita power tu asalnya 1/2. Kalau tolakkan dengan 1, takkah kita dapat negatif 1/2? Betul kan? Silakan nak congak sendiri. Boleh nak tekan calculator pun. No hal. No problem. Tapi bila dah dekat SPM nanti, hopefully semua dah boleh congak lah ya. Okay, nice. Next one. Ditambahkan dengan. Okay, again. Power darab depan, power tolak 1. Negatif 1/2 pergi darab ke depan. Dia jadi apa? Okay, Along tulis kat sini. Alright, you have 2, kan? Positive 2. Pergi darab dengan negatif 1/2. Hati-hati yang ada negatif tau. 2 dengan 2 potong tinggal 1 je tak? Tapi bukan 1 positif Negatif. That's why sini Along nak ubahkan terus jadi tolak. Boleh ya? Okay, nice. So, tolak. 2 tu dah hilang dah. Kena potong tadi kan? So, tinggal X sahaja.
Okay, kuasa dia berapa? Now, kuasa dia asal negatif 1/2. Pergi tolakkan dengan 1, korang akan dapat negatif 3/2. Again, sesiapa nak congak, this one actually, okay, macam ni kan, ini kan 1. Tapi sana kita nak denominator ataupun penyebut 2 tak? So, kita ubahkan 1 jadi 2/2. Okay, that's why long tahu sini akan jadi negatif 3. Sebab apa? Negatif 1, tolak 2. Nah, boleh So, I will get here negative 3/2. Okay, cantik. Okay, again, technically yes, differentiation done. Cuma dia tak comel. Ada dua benda tak comel kat sini. Itu dan ini. Alright, bawahnya Along padam. Izinkan saya padam lah ya. Okay, nice. Maka this one Along nak equalkan. Dia jadi apa? 2 still berada di atas, right? X tu kuasa negatif tau. So Along nak bawa dia balik ke bawah. Okay, dia belong dekat bawah. So dia akan jadi 5. 5 still kat bawah 5 tu kat bawah tau. 5. X kuasa berapa? Square root of X. Again, kenapa square root long? Sebab ada per 2. Kenapa dia kat bawah long? Sebab ada kuasa negatif. Boleh Next one apa W. Okay. How about next one? Okay. Tolak. Ditolakkan dengan, ini hati-hati. Okay, X ni ada kuasa negatif betul. Kita nak bawa dia ke bawah. Please remember, 1 berada di atas jangan biar kosong kat atas tu. Hati-hati. So, 1 over X kuasa berapa? Okay. Again, dia kat bawah because kuasa dia negatif. Dia ada per 2. That's why kita nak bagi punca kuasa 2 ataupun square root ataupun surd. Mana-mana korang nak sebut. Okay, nice. Lepas tu jangan lupa kita ada kuasa 3 kat situ. So, kejap Alun tak muat 3 kan. Sini Alun tuliskan 3. Okay, cantik. So, this is your final answer. Nice. Let's go to the next one. Last one, number 2. Ini lah channel ni. Okay. Dalam video, the previous video, Alun buat ataupun dekat Instagram itu, Alun cakap, kalau boleh kembang, kita kembangkan. Kalau boleh pisah, kita pisahkan. So, this one Alun tanya adik-adik. Ini okay, Alun cerita a bit of common mistake dulu lah ya. Especially awal-awal belajar ni kan, of course lah, biasalah kan. Okay. Usually, kalau Alun dulu pun buat macam ni tau. DDX and then Alun nampak, okay, 9 tolak 4X kan, kuasa 2 ya tak? Alun akan tengok, Alun akan differentiatekan dalam ni. So, saya akan dapat 9 tu akan hilang kan, lesap. Alright, ini akan jadi, dia jadi pelik lah. Dia akan jadi pelik. So, this one cannot macam tu. So, what you have to do is, korang kena kembangkan dulu ataupun expandkan dulu. Boleh So, expandkan ni, Alun dah buat video juga. So, siapa yang perlu tengok video, Alun letakkan lagi dekat somewhere there. Okay? Boleh tengok kat situ. Bila kita buat bracket square, kita akan dapat 3 benda. Depan dan belakang wajib positif. Alright, so 9 kuasa 2 dapat 81. 4x kuasa 2 akan jadi 16x kuasa 2. Hati-hati, 16 tau. Because kuasa 2 ni, dia milik 4 dan milik x juga. Hati-hati And then, regardless, walaupun sini negatif, tolong jangan gaduh. Dia memang sini positif. Wajib. Memang positif. Tengok je video tu. And then last kali, macam mana dapat yang tengah ni long? Kita buat apa? Kita darab 3 ketul. Apa dia? Darab 3 ketul. Okay. So, macam mana ni 4 darab 2 jadi 8. 8 darab 9 jadi 72. So, negatif 72x. Boleh Okay. Yang darab 3 ketul tengah ni, darab 2 tau. Bukan kuasa 2 See? Okay. That's why 4 darab 2 jadi 8. 8 darab 9, Along akan dapat 72. Boleh ya? Okay. So now, I have this thing. Kita boleh differentiatekan dia. Okay. Because dia dah jadi seketul, seketul, seketul. Right? Okay. Cantik. So yang ni bawah ni Along nak padam Okay. Ni kita padam dulu. Okay. Let's go. So now I want to differentiate with respect to X. Benda Allah yang berada di dalam ini. Okay. Alun salin jap. 16x square. Okay. Cantik. Now I want to do the same thing all over again. Power darab depan. Power tolak 1. Okay. Nombor pergi mana? Nombor akan lesap. 81 akan hilang. Next one. Ini long. Negatif 72x dia akan tinggal apa? Negatif 72 je. X tu akan hilang. Right? Again, kalau korang terwonder kenapa? Because ini kan 1. Power tu pergi tolak 1 nanti kan jadi X kuasa kosong. X kuasa kosong kan 1. So, tak payah tulis kan? Alright, nice. And last kali, ini pula. Power darab depan. Dia akan jadi apa? 32 kan? So, 32. Right, 32. X to the power of 1. 1 tak payah tulis So, this is your final answer. Okay, nice. Let's go to number 3. Okay, number 3, this is where it gets interesting adik-adik. Differentiate each of the following functions with respect to X. Sama je soalan dia actually.
Tetapi dia naik level sikit lah. And another thing is, beza dia dengan number 1 and number 2 tadi. Tadi number 1 and number 2, dia bagi yang ni je tau, yang Allah highlight ni. Dia suruh differentiatekan something. However, for number 3, dia bagi y equal to something. So, bila kita differentiate nanti, kita akan tulis sebelah kiri ni sebagai apa tahu? Sebagai dy dx. Okay? But also ini depends kepada soalan lah. Because here you have y and x kan? Sebab tu dia jadi dy dx. Okay, cantik. Another thing is that, instead of tulis macam ni kan, korang juga boleh tulis lebih kurang macam number 1 dan number 2 tadi. Kita tuliskan d dx dahulu. Dalam bracket kita letakkan y pun boleh. Benda ni dengan yang tu sama je. Tak payah gaduh lah. Tapi biasanya kita akan tulis macam ni lah ya. Okay. So this one Alun padam. Alright. So before we can differentiate. Remember Alun cakap apa? Kalau boleh kembang, kita kembang. Kalau boleh pisah, kita pisahkan dia. So in this case, kita kena kembangkan dahulu. Alright, so first thing first, 4 darabkan dengan 5 sana kita akan dapat 20x square. Jangan terlupa, very nice. Now, problem is yang ni darabkan dengan sana, betul? Problem ni bukan apa pun, because dia ada cert. Cert ni adik-adik, ataupun punca kuasa 2 ni kan. Alun nak padam lah Yang ni instead of like this, Alun nak ubahkan dia sebagai kuasa 1/2. Boleh? Okay, Alun bawa ke tepi dulu. Kita borak sekejap. Let's say lah Alun ada 4x square. Alun salin lebih kurang sama je. Alun bagi contoh. Let's say instead of x cert, Alun akan bagi contohnya x kuasa 5. Okay, yang ni semua boleh buat, betul. Yang ni Alun yakin semua boleh buat. Kita akan dapat 20x square. Hujung dengan hujung. Ambil negatif sekali lah ya. Hujung dengan hujung, bila kita darab, kita akan dapat negatif 4. Bila jumpa base yang sama, kita buat apa? Kita tambahkan power, betul? So, everybody will get x kuasa 7. Yang ni easy. Sebab dia nombor bulat. A whole number is very easy. Cuma, it gets a bit complicated bila ada fraction. Dia memang generally macam tu lah. Fraction memang menyusahkan hidup kita. So now, instead of number 5, Alun nak ubahkan kepada 1/2. Actually, dia tak ada beza apa pun. Sama je. Bila base yang sama, bila base yang sama didarab, kita akan tambahkan power. Betul? So, here's the thing. 2, kalau tambahkan dengan 1/2, korang akan dapat berapa? Izinkan Alun congak. Kita akan dapat 5/2 tau. Siapa-siapa nak tekan kalkulator, silakan. Because apa? 2 sebenarnya adalah, 2 sebenarnya adalah 4/2. Betul? So, Alun dapat 4 tambah 1, jadi 5 kat sini. Boleh So, instead of nombor bulat tadi, here dia akan jadi 5/2. Dia nampak serabut sikit because of the fraction je sebenarnya. The thing that we do is the same. Sama je So, sini Alun nak salin. Tolak 4x kuasa 5/2. Whenever we deal with fraction, right, adik-adik, dalam maths ke, fizik ke, chemis ke, korang kena berhati-hati dan sabar sikit ya. Okay, so let's go to the next one. Kita nak sambung. So, my question is, adakah sini sudah dy dx? Belum lagi. Kita just expand saja kan. So, it is still y. Masih y. Now only kita dah ready untuk differentiation. So, Alun letakkan anak panah biasa dalam kelas Alun akan buat macam ni. Alright. So, we will get our dy dx. Okay, apa dia? Power darab depan, power tolak 1. So, 2. Darabkan dengan depan. Kita akan dapat 40. X kuasa 1 perlu tulis ke? Tak payah. Okay, very nice. Minus, okay, 5/2 power darab depan. 4 dengan 2 boleh potong. Tinggal 2 kat sini. 2 darab 5 jadilah 10. Betul? Okay. Again, sesiapa yang masih pening, it's okay. Korang salin je balik negatif 4 kan. Bila darab dengan 5/2, tak ke 4 dengan 2 ni boleh potong jadi 2? Right? So, negatif 2 darabkan dengan 5. Tak ke jadi negatif 10? Boleh Okay. So, this one Alun padam. Dan X tu Alun salin balik je. Power tolak 1. Power adalah 5/2. Kalau tolak dengan 1, adik-adik dihormati, korang akan dapat 3/2. Boleh Nak tekan kalkulator boleh. Okey, tapi tak apa, Alun ajar lah. Ini 1 sebenarnya adalah 2/2. 5 tolak 2 jadilah 3. Macam kelas fraction pula kan. So this one we will get 3 over 2. Very nice. Now, differentiation dah settle dah. Kita dah buat semua power darab depan, power tolak 1 tu kan. Cuma Alun masih tak suka lah because dia tak comel. Kenapa tak comel? Because power dia fraction. Okay, jadi last kali I want to modify a bit. Alun nak editkan sikit. Yang ni tak ada masalah. 40x, okay, easy. Next one yang ni,
Yang ni jangan korang pergi darab ke depan pula dah tak payah. Yang ni kita just perbetulkan bentuk je. So bila ada jumpa kuasa per 2 ataupun per apa-apa, dia akan jadi punca kuasa. So this one per 2 betul, dia akan jadi punca kuasa 2. So lo nak tuliskan punca kuasa 2 X, alright, dalam tu ada kuasa 3. Aha. So this is your final answer yang comel. Okay, boleh Instead of tulis macam ni, there's another way actually. Korang boleh tuliskan square root of 3 dahulu and then letak bracket semua ni kuasa 3. Yang tu pun boleh juga, no problem. Okay, small matter. Ini lupa dalam set. Okay, let's move on to B. Okay, jom. B ni lebih kurang macam soalan nombor 2 dekat atas tadi hujung sekali. Dia ada apa? Dia ada bracket square. Bracket square semua dah belajar dah. I hope everyone dah tengok video tu. Okay, so this one kita kena kembangkan dahulu. Okay, kita kena kembangkan dahulu. So, it is still Y. Masih lagi Y. Kita akan dapat 3 benda betul. Depan belakang wajib positif. Okay, first thing first. Depan kuasa 2. Kita akan dapat X kuasa 4. Very nice. Next one. Hujung kuasa 2. Kita akan dapat apa? Yang ni hati-hati 16 per X kuasa 2. Sebab apa? Kuasa 2 ni adalah milik 4 dan milik X juga. Boleh. Okay, and then this one of course dia adalah tambah. Last sekali, macam mana nak dapat yang tengah ni long? Kita buat apa? Darab 3 ketul. Apa dia? Darab 3 ketul. Very nice. Yang ni nampak serabut sikit tapi tak apa. Bila macam dunia macam serabut sangat adik-adik kan. Kita bawa dia keluar. Boleh Kita bawa dia keluar dulu. Then we try to figure out berapa kita dapat kat sini. Ini darab 2 again. Darab 3 ketul ni, ini darab 2 tau. Bukan kuasa 2. Tolong hati-hati. Okay. So, yang ni we can cancel out X seketul. X akan hilang seketul, right? So, yang tinggal hanyalah X 4 darab 2. Jadi, 8X lah kan. So, dalam ni tinggal tambah 8X. There you go. Akan jimat masa buat macam ni kan. Kalau masih buat bracket-bracket macam ni pergi darab satu-satu tu, I think you have to fix it now. Cepat-cepat, okay? Because akan ada banyak benda ni dalam AdMaths. Boleh? Dia akan jimatkan masa. Okay. Now only, then we can differentiate. We will get our dy dx. Apa dia? Power darab depan. Power tolak 1. So, 4 darab ke depan. Tolong jangan cakap depan ni tak ada apa-apa. Bukan kosong depan ni tau. Depan ni ada 1 adik-adik. So, 4 darab 1 jadi 4 lah ya. So, 4x kuasa berapa? 4x kuasa 3. Very nice. Ditambahkan dengan 8x. Tinggal 8 je. Very easy. Ni masalah sikit. Kalau lupa nak tengok ni. This one kita tak boleh nak differentiate dulu. Sebab apa? Because x square berada di bawah. Bila benda berada di bawah, kita akan buat apa? Kita akan bawa dia naik ke atas, betul? This one, izinkan Along lah ya. Kita salingkan balik Korang akan dapat 16x kuasa negatif 2, agree? So this one, Along nak padamkan. Minta maaf, sorry. This will be 16x kuasa negatif 2. Baru boleh differentiate, kan? So ini power darab depan. Korang akan dapat negatif 32. Okay, cantik. X kuasa berapa? Negatif 2 tolak 1 adik-adik dia akan jadi negatif 3 tau. Negatif 3. So here will be negatif 3. Okay, cantik. So now, technically yes it is right. Kita dah buat differentiation dah settle. Cuma Along nak tanya, comel ke tak comel? Tak comel sebab ada X kuasa negatif. So this one Along nak modifykan a bit. Ingat yang ni modify je, tak ada apa-apa pun. Yang ni Along je salin je, right? Tambah 8, ditolakkan dengan 32 berada di atas. X ni because dia ada negatif, kita bawa dia ke bawah, dia akan jadi X kuasa 3 dekat bawah. There you go. So this is your final answer. Easy. Okay, next one. Along nak padam sebenarnya. Okay, let's go to the next one. Right, C. Mari. C ni nampak macam serabut bukan? Yes, dia memang serabut. Sebab atas tu ada bracket darab dengan bracket. By the way, yang ni bracket tu maksudnya darab lah ya. Yang ni tak ada pilihan lain. Nanti kita kena kembangkan one by one like this. Okay, cantik. And then dah lah ada bracket-bracket kat atas. Ada benda kat bawah pula dah. And then dah lah dia set pula kan. Cano ni. Kita buat one by one. Okay, kita settle yang atas dulu. Jangan risau. Kita kembangkan apa yang patut dulu. So, I want to settle ini. Along tulis kat atas boleh? Okay, first thing first. Ini darab sana kita akan dapat 4x, right? Sana darab sana kita akan dapat tolak 4x square, betul? Okay, next one. 1 darab 1 tapi dia negatif. So, negatif 1. Negatif 1 darab negatif x kita akan dapat positif x. Nice. So, this one is equal to
Okay, kalau nak simplify set, 4x tambah x kita akan dapat 5x. Yang ni alun je salin je minus 4x square minus 1. Very nice. And the last kali, you have your cert dekat bawah ni. Izinkan alun padam yang ni sana. Padam. Okay. Instead of cert, okay, kita akan padamkan dia. Kita letak kuasa 1/2. Boleh? So, sini akan jadi x kuasa 1/2. Okay, sini alun buat line sana. Sini kita buat line jap. Okay. So, sekarang ni masih ada y. Now, ingat Alun cakap, kalau boleh kembang, kita kembang. Kalau boleh pisah, kita pisah. Ini adalah contoh di mana kita kena pisahkan. Contoh. Contoh Alun bagi. A tambah B tambah C over 2, right? This one, kalau Alun pisahkan, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi A/2 tambah B/2 tambah C/2. Ini hanya boleh buat macam ni tau, because dia ada satu je penyebut, kan? Okay, dia akan jadi macam tu. Tetapi, tolong jangan salah faham. Bila orang tengok macam ni tau, oh, dia ingat, contohlah kalau Alun bagi 2/A tambah B tambah C. Yang ni korang tak boleh buat 2/A tambah 2/B tambah 2/C tau. Tak boleh. Ini jangan. Tolong jangan. No. Cannot. Kita hanya boleh pisahkan yang atas saja. Okay, dia akan ambilkan penyebut yang sama. Boleh? Okay, hopefully yang tu clear. So, alamak serabut pula. Okay, Alun padamkan yang bawah ni. Okay, kita fokus on this one, yeah. So, now Alun nak pisahkan one by one. What I get is, Alun akan dapat 5x per x kuasa 1/2, right? That's the first one. Minus dengan 4x kuasa 2 per x kuasa 1/2. Okay. Last kali, tolak 1 per x kuasa 1/2. Very nice. So, yang ni Alun boleh padam. Kita dah pisahkan. However, yang ni serabut lagi ni. Masih serabut lagi. Kita kena simplifykan lagi adik-adik. Macam mana tu? Okay, Alun bagi contoh. Tadi kita dah buat bila apa? Base yang sama bila didarab kita tambahkan power, betul? Macam mana kalau base yang sama dibahagi? Kalau bagi contoh, let's say I have a to the power of 5 divided by a square. Adik-adik ni hormati, ini semua orang tahu dia akan jadi apa. Okay, another way to think is kita boleh potongkan 2 ketul. Sini potong 2 ketul, tinggal 3 ketul. Agree? Okay. Nak fikir macam ni pun boleh. No problem. Tetapi, actually apa yang korang buat kat situ kan sebenarnya adalah apa? 5 tolakkan dengan 2. Agree? That's why korang dapat tadi A kuasa 3. So, it's the same thing. Maksudnya apa? Atas tolak bawah. Boleh? Atas tolak bawah. So, Alun nak applykan benda yang sama kat sini. Y equal to. Sini X kuasa berapa sebenarnya? Sini ada X kuasa 1. Agree? So, you see sini akan jadi X kuasa 1 tolak 1/2 tau. Sebab apa tolak 1/2? Because 1/2 tu dekat bawah. Sebab tu ditolak. Okay, sebab dia bahagi. So, kalau nak simplifykan terus, kita congakkan terus. 1 tolak setengah, kita akan dapat setengah lah. So, here, bila Alun simplifykan, kita akan dapat 1/2. Boleh? Okay, next one. Minus. 4 tu Alun salin je. X now Alun nak gabung. Remember, atas tolak bawah. So, atas adalah 2. Tolakkan dengan 1/2. Okay, kalau pening kat situ, tak apa. Kita congak kat tepi kejap. Yang ni tak congak sangat lah sebab Alun tulis kan. So, this one will be what? Okay, 2 sebenarnya adalah 4/2. Kalau korang buat 4 tolak 1, kita akan dapat 3/2. Betul? So, sini akan jadi 3/2. Alun rasa macam kita banyak belajar fraction daripada differentiation, betul? Sini akan jadi 3/2. Very nice. And last kali ni tak ada apa-apa pun. Okay. Just that dia berada kat bawah. So, kita nak naikkan dia ke atas. Maka, it will be what? Dia akan jadi negative 1/2. There you go. So, now semua dah ready. Baru kita boleh differentiate. Okay. So, let's go. So, here I'm gonna put satu anak panah. It will be dy dx. Apa dia? Power darab depan, power tolak 1. Okay, jom. 1/2 kalau darabkan dengan 5, tak payah fikir panjang. Dia akan jadi 5/2, betul? Okay, x kuasa berapa? Asalnya 1/2. 1/2 kalau tolak dengan 1, you will get what? Negative 1/2. Okay, so sini akan jadi negative 1/2. Again, apa dia kita buat kat sini? Power darab depan, power tolak 1. Boleh, Okay, next one. Ini pun sama juga. We are going to repeat the same process. Power ni pergi darab ke depan. 4 dengan 2 boleh potong. Tinggal 2 kat sini. Jumpa dengan 3 jadi 6. So, negative 6x kuasa berapa? Sesiapa yang tak dapat 6 tadi, it's okay. Korang boleh congak sendiri kat bawah lah.
Apa dah Long tunjuk kejap. Okay, negatif 4 tadi kan. Kan dia berjumpa dengan 3/2, ya tak? Kan 4 dengan 2 ni boleh potong tinggal 2. Negatif 2 darabkan dengan 3 tak ke dapat negatif 6, betul? Okay. So, itulah hasilnya kat situ. Okay, and then kuasa 3/2. I'm very sorry kalau Long pergi laju. Korang boleh perlahankan video ni ataupun just repeat je bahagian yang korang tak faham. So, 3/2 kalau tolak dengan 1, you will get what? Korang akan dapat 1/2. Again, macam mana Long tolong? Sebab kan 1 ni 2/2. 3 tolak 2 tak ke jadi 1? Betul. So, here will be 1/2. Okay, settle. Next one. Yang ni hati-hati because ada negatif. So, power darab depan. Negatif bertemu negatif. Dia akan jadi positif. Okay. And then dia ada 1/2. Salin je 1/2 tu. Tak payah fikir panjang. Tulis je 1/2. And then kita ada X, right? Lepas tu, asalnya negatif 1/2. Ingat kita kena power tolak 1. So, sini tolak lagi 1. You will get negatif 3/2. Ini sila congak sendirilah. You will get negatif 3/2. Okay, cantik. So, settle lah semua segala fraction kat bawah ni. Long padam Zatna. Now, last sekali kita nak comelkan dia. Sesungguhnya ini sangat tidak comel. Dah ada kuasa negatif, ada fraction pula tu kan. Kita nak comelkan segala benda ni. So, last sekali, what's your final answer? Let's go, jom. Kita nak pemudahkan. Dia akan jadi 5 dekat atas. 2 memang dekat bawah pun. So, tulis je 2 kat bawah, no problem. X ni akan pergi ke bawah because dia ada negatif. And then since dia ada per 2. Per 2 maksudnya apa? Punca kuasa 2. So, here will be straight ataupun punca kuasa 2. Ataupun square root. Okay, cantik. Situ ada 1. Sini perlu ke tulis 1? Tak perlu. It's okay. Tak payah. Okay, next. So, minus dengan 6 square root of X. Alung, kenapa yang ni tak pergi ke bawah? Yang ni pergi ke bawah. Adik-adik, kan sini ada negatif. Sebab tu dia kat bawah. Yang ni mana ada negatif? That's why dia kat atas je. Boleh, Okay, ni padam. Alright, next. Last sekali. Ini ditambahkan dengan 1/2 memang berada kat bawah. X ni ada negatif. So, dia akan join 2 dekat bawah. So, dia akan jadi square root of X kuasa 3. There you go. Again, Alung, kenapa ada square root long? Sebab ada per 2. Boleh, Kenapa kat bawah? Because dia ada negatif. Okay, there you go. So, this is your final answer for C. C agak panjang sikit, but it's okay. Kita move. Let's go. Okay, last kali, number 4. Let's go. Find the value of dy dx. You see, beza number 1, number 2, number 3, number 4 kan? Mula number 1 cakap apa? Dia suruh carikan first derivative. Terbitan pertama. The second and the third one dia cakap apa? Tolong differentiatekan something. And last kali number 4 dia cakap tolong find the value of dy dx. Actually it's the same thing. Cuma yang ni beza dia sedikit. Dia minta value tau. Dia minta nilai of dy dx for each of the given value of x. Maksudnya after differentiate nanti korang kena masukkan a specific value of x untuk kirakan berapa nilai dia. Okay, so let's go. Along bagi satu contoh. Okay, so now we have a, y equal to bla bla bla. Okay, yang ni Along highlight Okay, y equal to bla bla bla. Nilai dia adalah yang ni. Yang ni Along tolong korang pisahkan lah. Okay, tak nampak serabut sangat. Along pisahkan dia. So, kita kena differentiatekan yang ni dulu. Tolong jangan pergi, tolong jangan pergi masukkan nilai x terus ke sini. Although yes, boleh. Tapi bila korang masuk nilai x ke dalam tu, korang akan dapat nilai y nanti tau. Dia bukan minta nilai y, dia minta nilai dy dx, betul tak? So, korang kena differentiatekan sekali dulu, baru masukkan nilai x. Boleh? So, korang kena fahamkan kehendak soalan tau, bukan main bantai je buat. Boleh, So, this one Along padam dulu. Okay, kita padam. Okay, let's go. So, from here, ini tak ada masalah. Ini dah comel sangat dan ni kita boleh buatkan differentiation. So, from y, we will get dy dx. Okay, very nice. Equal to, power darab depan, power tolak 1. 2 pergi darab depan, tak ke jadi 2x. Kuasa 1 perlu tulis ke? Tak payah. Okay, and then tolak 2x akan tinggal minus 2. Okay, so Along petakkan ni side. Yang ni adalah dy dx korang. Along rasa beta Along ajar awal-awal dy dx is actually ada satu nama untuk benda ni tau. Okay, nanti bila masuk dalam applications, dy dx ni kita gelar dia sebagai gradient function. I repeat, ini adalah gradient function. Okay, gradient function Maksudnya dia apa? Dia adalah fungsi untuk mencari kecerunan. Kecerunan siapa? Kecerunan tangent. Yang tu nanti korang akan belajar lah. Right? So for now, jangan risau sangat pasal tu. Kita nak masukkan nilai x. Now kita ada nilai x equal to 1/2. This one, Along nak masukkan dia ke dalam itu.
Boleh. Okay. So I will have my dy dx, right, equal to 2. Now Along highlightkan x ni. Instead of x, now Along nak gantikan dia sebagai 1/2. Okay, sebab itu soalan bagi tadi. And then minus 2. Yang ni kita boleh congak je lah ya. 2 dengan 2 kan boleh potong. Tinggallah 1, betul. 1 tolak 2 kan dapat negatif 1. So this is your answer. Inilah nilai dy dx apabila x equal to 1/2. Okay, so this is your final answer. Adik-adik yang dihormati, nanti bila korang sambung belajar apa ni, tangent dan normal, actually, ini kan dia sama je dengan gradient of tangent. Okay, Along biasa letak MT lah. Kalau normal, Along akan letak MN. But it's okay, ini just a bit of preview apa yang korang akan belajar nanti. For now, kita tulis macam tu je. Boleh Okay, let's go to the next one, B. Okay, B adik-adik. Dia bagi tahu ini adalah the function of y, right? Ataupun the equation of y. Okay, and then dia cakap, tolong carikan nilai dy dx apabila x equal to 9. Yang ni soalan yang bagi tahu. Okay, ni soalan yang bagi. Jadi, again, Alun nak bagi tahu ni. Tolong jangan pergi masukkan x terus ke dalam itu. Tolong jangan masukkan 9 terus ke dalam itu. Because if you do so, you will get the value of y. Okay. Salah ke benda ni Long? Dia salah dari segi bukan tak mematuhi, tak memenuhi kehendak soalan. Okay. Kalau dia minta contoh, find the coordinates ataupun find the value of y, then macam ni. No problem. Cuma now dia minta nilai of dy dx. So you have to differentiate sekali dulu baru masukkan nilai x. So let's go. Before we can differentiate adik-adik, remember apa yang kita boleh kembang, kita kembangkan. Apa yang kita boleh pisah, kita pisahkan. In this case, obviously kita boleh kembangkan, betul? Okay, and then kita ada makhluk ni makhluk ni sangat mengacaukan kita. Instead of set, Along nak letakkan sini 1/2 boleh. So, bila kita kembangkan, I will have y equal to 2 darabkan yang tu, kita akan dapat 2x kuasa 1/2 easy. Minus, okay, yang ni Along padam sana. This one, kalau darabkan yang sana akan dapat apa? Yang sana tu sebenarnya x kuasa 1 tau. Remember, bila base yang sama kita darab, power kita buat apa? Kita tambahkan. Okay, so sini Along nak tulis x. Okay, tak comel, color biru. Okay, kita guna color biru x. Okay, 1/2 ditambahkan dengan 1, betul? Yang ni Along nak congak Yang ni kita akan dapat 3/2. Okay, this one we will get 3/2. Again, daripada mana dapat 3/2 Long? Sebab sini 1/2, kita tambahkan dengan 1. Boleh Alright, hopefully korang tak pening dengan fraction lah. Okay, now only baru kita boleh differentiatekan dia. Bila differentiate, kita akan dapat dy dx. Okay, let's go. Power darab depan, power tolak 1. Power ni pergi darab ke depan. 2 darab 1/2. 2 dengan 2 kan boleh potong. Tinggal 1, betul? So 1 tak ada tulis. Dan kita ada x. Power asal 1/2. Power tolak 1, kita akan dapat negatif 1/2. So, sini Along akan tulis negatif 1/2. Very nice. Next one. 3/2 adik-adik. 3/2, power darab depan ni dia akan jadi minus 3/2. Tak payah fikir panjang, dia salin je, no problem. X tu kita salin balik, ya. And then 3/2. Adik-adik yang dihormati, now we have the initial power sebagai 3/2. Kita kena buat power tolak 1. So, bila kita minus 1, we will get 1. Betul Betul 1/2. Yalah tu. 1/2. Kenapa? Because 1 is actually 2/2 lah kan. So, 3 minus 2 is equal to 1. There you go. So, here you'll get 1/2. Very nice. Okay, yang ni Along padam set. Okay. Sekarang ni, ialah yang ni dy dx kita. This is our gradient function. Ataupun fungsi keturunan. Tapi, dia boleh je, yes, dia boleh je masuk nilai x ni terus ke dalam tu and tekan calculator dan the magic is done. Tapi, tak sukalah, tak comel lah yang ni kan. Tak comel sebab apa tahu? Dia ada kuasa negatif, dia ada kuasa fraction. So, I want to simplify it first. I will get dy dx. Okay, hopefully space muat kat sini. Yang ni ada negatif tau. That's why dia akan pergi ke bawah. So, pergi ke bawah. Lepas tu dia ada per 2. Kuasa per 2. Maksudnya dia akan jadi punca kuasa 2. Boleh. And then next one, kita akan ada minus 3/2 square root of x. Square root of x ni memang ke atas lah ya. Because power dia adalah positif. Dia tak ada negatif. Okay, cantik. Now, this is my gradient function. Again, tak apa. Ini Along just nak remindkan. Ini nanti korang akan belajar
This is what we call sebagai my gradient function, dy dx. Cantik. Fungsi kecerunan. Then only kita boleh masukkan nilai x kita. X kita adalah 9. So, kita nak masuk ke sana. Serabut pula kan. Kita masuk ke sini. Okay, nice. So, this is your gradient function. Okay, maka lu nak salinkan balik. Okay, let's go. So, dy dx equal to 1 per square root of 9. Remember, now kita nak masukkan 9, betul? Sebab sini 9 And then, minus 3 per 2 square root 9. There you go. Okay, very nice. Jadi, bila korang simplifykan yang ni, korang boleh tekan calculator lah. Nak congak pun boleh actually. Yang ni square root of 9 korang akan dapat 3 tau. So, sini akan jadi 1 per 3. Ini pun sama akan jadi 3 tau. So, bila gabung ni akan jadi 9 per 2. Okay, jom kita guna calculator meh. Ada smiley guys tu. So, this one, 1 per 3, right? Minus 3 per 2 darab dengan 3 dia akan jadi 9 per 2 adik-adik That's why lu tekan terus tau. Kita akan dapat 9 per 2 guys tu. Tekan equal pump. Kita akan dapat negatif 25 per 6. Betul tak jawapan? Betul, nice. Okay. Tapi dalam buku teks, dia bagi jawapan tu dalam bentuk ni tau. Macam mana nak tunjuk ni shift yang tu betul tak? Kalau dalam buku teks punya jawapan, dia bagi macam ni. Okay. Tapi biasanya I personally prefer macam ni. Negatif 25 per 6. So, Alun nak ambil yang tu je lah ya. So, my final answer would be, kalau bawa ke tepi sikit, my final answer would be dy dx equal to negatif 25 per 6. Okay, very nice. Cantik. Let's go to the next one. Last kali for today. Okay, tu dia. Now, kita ada function ataupun equation y equal to sekian-sekian. Dia minta carikan nilai dy dx apabila x equal to 2. Again, Alung nak tanya, Alung ataupun adik-adik, boleh ke kita terus masukkan nilai x ke dalam tu? Tak boleh. Because if you do so, kita akan dapat nilai y. Dia minta nilai y ke? Tak. So, ni tak boleh. Okay. Jadi, remember, we have to differentiatekan dahulu. Okay. Differentiatekan ni lah. Sorry. Differentiatekan y. But before we can do our differentiation, remember, kalau boleh kembang, kita kembang. Kalau boleh pisah, kita pisahkan. Yang ni memang tak ada benda nak kembangkan lagi. Okay. Tapi we can pisahkan, betul? Kalau nak bagi satu lagi contoh, let's say if I have A plus B over 2. Ingat tak dia akan jadi apa? Dia akan jadi A over 2 plus B over 2. So we are going to apply the same thing here. Kita akan dapat Y equal to X square per X square. The same thing kan? Ditambahkan dengan 4 per X square. Okay, yang ni easy je. Sebab dia tak melibatkan set. Soalan tadi, yang atas tadi tu, dia serabut because dia ada per kuasa fraction lagi kan. So this one no problem. Kita selesaikan terus meh. Ingat dia masih Y. So this one, kita boleh potong tau. Ini boleh potong 2 ketul. So yang tinggal hanyalah 1. So Y is equal to 1. Okay, cantik. Okay, belah ni, kita ada X square kat bawah. Tak comel. Kita nak bawa dia naik atas dulu. Dia tak ready lagi nak differentiate. So, kita bawa dia naik ke atas. Bila X kuasa 2 kat bawah, bawa naik ke atas, dia akan jadi X kuasa. X kuasa negatif. Negatif 2. Cantik. Then only kita boleh differentiatekan. Bila differentiate, kita akan dapat dy dx. Satu nombor akan lesap hilang. Poof. Okay, kita akan buat kat sini. Power darab depan. Power tolak 1. Negatif 2 pergi darab ke depan. Kita akan dapat negatif 8. X kuasa berapa adik-adik? Hati-hati. Negatif 2. Tolak 1. Kita akan dapat negatif 3. So, here will be negatif 3. Okay, there you go. Maka last kali. Boleh je again. Okay, excuse me. Boleh je kita masukkan X equal to 2 terus ke dalam tu. Tekan calculator. Boleh, no problem. Cuma tak comel. Lalu tak suka tengok ini. Kita tak nak kuasa negatif. So, yang ni lompat dalam sana. So, when we simplify, ataupun kita cantikkan dia, kita comelkan dia, dia akan jadi negatif 8 dekat atas, X dekat bawah because dia ada negatif. Okay, X kuasa 3 dekat bawah. Okay, so this is your gradient function. Again, Along nak remind dengan korang lah. Okay, tak apa. Yang ni, korang akan bawa nanti dalam 2 point berapa tak ingat. 2.4 kot. Application gradient function ataupun fungsi kecerunan. Nice. Adakah ini jawapan terakhir kita? Tidak. Kita nak cari nilai dy dx apabila x equal to 2. So, Along nak gantikan nilai ini masuk ke dalam x yang sana. Okay. So, eventually I will get dy dx equal to negative, Along salin je, 8 per. Instead of x, Along nak gantikan dengan 2 kuasa 3. Boleh Yang ni 2 kan? Kan x ni kan kita gantikan dengan 2. And then we can simplify it.
Adik-adik dihormati. 2 kuasa 3 tak ke jadi 8. 8 dengan 8 kan boleh potong. 8 potong jadi apa? Bukan kosong adik-adik. Sini akan jadi 1 tau. But please remember bahawa depan tu ada negative. So your answer will be negative 1. And this will be your final answer. Yay, settle. So ini adalah semua latihan daripada 2.3. Latihan kendiri. Okay, I hope you enjoyed this session. Banyak jugalah, boleh tahan lah soalan dia. Okay, so if you enjoyed this one, please let me know. If you want apa lagi? Apa ni? Video banyak lagi macam ni, please let me know. Along akan try to make time and do it for you guys. Okay? I'll see you on the next one. Bye-bye.